Baju jenazah pun dah siap dah. Butang depan, senang esok ni. Mereka nak salin baju aku. Ada version panjang, ada version pendek. Yang ni apa tak mau ke? Jomlah nak pergi masak lah. Cemuih aku nak menjahit ni. Nak masak sotong goreng kunyit. Pasal berlambak sotong dalam peti tu ada. Dengan nak buat sambal tomi udang. Lepas tu goreng ayam kecil-kecil. Garing-garing masing-masing tu. Allah, sedapnya. Duklah Hamozat oi. Aku nak pergi menobel pumpang sambil tengok lagu raya kat radio. Siapa pula hantar bakso ni? Tu dia besar pelumbuk bakso. Anda sasa tahu aku tak makan bakso. Betul ke aku punya ni? Ni macam DS Datin Sri saja. Sejak bila pula aku menikah dengan Datuk Sri? Lauk buka puasa ni, ada lauk kita kena masak awal, ada lauk kita kena masak ujung-ujung tu. Macam ikan belah belakang, yang tu semua kena goreng ujung-ujung. Tapi sambal tomi udang, sotong kunyit, semua kita boleh masak awal-awal cik bagi dia mesra. Sagi yang ni kita ambil nasi putih, kita ambil sikit kuah, kita palut suap. Daging bakso tu aku relai-relai-relai-relaikan buat benda lain Saya nak fikir. Li, cepat. Lemang. Esok nak makan lemang, ketupat pala, ayam, masak ros, rendang hari tu, ada lagi. Okay, Ma, go. Beli 2 batang cukup. Rasa ayat teh hangat lalu kok kerongkong ni, kan? Lepas kita baca, kita kering tekak, telan ayam. Ui, Alhamdulillah. Yang itulah nikmat bagi. Allah bagi kat kita lepas kita puasa. Kita rasa macam mana siksanya kalau tak dapat rasa ayam, makan, lapar, dahaga. Lepas Allah bagi kita minum, kita boleh rasa nikmat pula. Macam mana rezeki Allah bagi. Kita pasal yang Musa kena hambat dengan Firaun tu lah, kan, yang sampai ke laut di mana Musa membawa Bani Israel, membawa semua 620,000 penduduk Bani Israel ingin melarikan diri pada Firaun. Sampai kat tepi laut tu, Firaun duk ada di belakang, duk hambat depa nak pergi depan tak boleh. Kat tepi laut tu, belakang duk ada Firaun, bala tentera Firaun yang sedia untuk membunuh. Tiba-tiba Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya untuk memukul tongkat Nabi Musa tu ke atas permukaan air laut itu, maka terbelah air laut itu sebanyak 12 jalan di hadapan tu. Dia terbelah, dia bukan satu lorong. Kita duk dengar cerita macam satu lorong kan yang besar tu. Jadi setiap satu jalan itu terbelah sebesar gunung dan ada 12 jalan untuk Bani Israel itu merentasi laut melalui jalan-jalan itu. Okey? Jadinya, bila Firaun pula duduk ada di belakang tu, dia dah sampai ke dekat dengan laut tu, dia dah nampak Nabi Musa dan Bani Israel telah melintasi laut itu. Dia berkata kepada pengikut dia, ni nama Firaun ni, jahat nak mampui, kan? Hang boleh action lagi tang ni. Tengok ni perangai Firaun. Sebab tu lah orang kalau jahat sangat kita panggil dia Firaun. Dia boleh claim kata laut tu terbelah sebab Tuhan, laut tu terbelah untuk dia sebab untuk dia nak pergi bunuh Nabi Musa. Amboi, Tuhan
Tuhan belah laut tu untuk Nabi Musa lari, dia boleh claim kata laut tu terbelah untuk dia nak pergi bunuh Nabi Musa. Hang tengok tu, Firaun ke tak? Tapi itu dia cakap sementara sebelum dia nak sampai laut tau Firaun tu. Tapi bila dia sampai saja dekat gigi laut tu, dia mula di dalam hati dia mula berkata-kata. Dia kata, dalam keadaan yang sangat mencemaskan itu, Firaun tetap ingin berniat untuk mengejar Bani Israel kerana dia adalah pemimpin pasukannya. Tetapi dalam hati Firaun tersirat keyakinan yang sebelumnya diragukan bahawa terbelahnya lautan hanya mungkin dilakukan Tuhan pemilik arasy yang mulia. Dia ada dah perasaan tu terdetik dah. Betul ke ni? Sebab dia tengok daripada jauh, dia ingat laut tu terbelah untuk dia. Tapi bila dia dah main dekat, dia nak masuk tu, dia rasa terdetik. Dia kata ini mungkin perbuatan ataupun satu perkara yang dilakukan oleh Tuhan pemilik arasy yang mulia. Sebab dia dah malu alah dengan pengikut dia di belakang tu. Tapi hampa tahu tak, rupa-rupanya bila Firaun tu dah nak masuk ke dalam gigi air tu, nak cecah kaki kuda tu, nak cecah ayat laut tu, kuda-kuda semua pakat tak mau masuk. Kuda, binatang kan tahu kan benda akan berlaku, dia pun tak mau masuk. Tapi Firaun ni nak masuk juga kan, dia duk celapak kuda tu, duk tendang perut kuda tu supaya jalan ke depan. Kuda tak akan mau masuk. Bila dia pun tak mau masuk, hampa tahu tak sebenarnya, ini yang kita tak dengar cerita dah. Yang ni seronok. Allah telah mengutuskan Jibril turun ke dalam laut, ke atas dunia, turun ke dalam laut bersama seekor kuda betina yang harum. Maka Jibril turun menunggangi kuda betina yang sangat lembut. Aroma harumnya pun tercium oleh kuda-kuda Firaun. Maka kuda-kuda mereka itu Allah terputus tadi. Jadi sehinggalah kuda-kuda Firaun itu yang tidak mau mengikuti, tidak mau masuk ke dalam laut itu, mengikuti kuda Jibril itu ke dalam laut, sehinggalah yang depan itu sudah berada di dalam, yang belakang itu sudah berada di dalam laut, yang depan sekali sudah berada di penghujung laut. Selepas itu bila kesemua pasukan ini berada di dalam laut yang telah dilalui oleh Nabi Musa itu, maka Allah memerintahkan air laut itu bercantum semula. Yang ni aku nak kata tadi tu, ada part yang kita tak tahu. Rupanya Jibril turun bersama kuda betina yang harum baunya supaya diikuti oleh kuda-kuda pasukan Firaun untuk masuk ke dalam laut. Dah masuk, Allah kambuh balik, maka mampuihlah hampa semua dalam laut tu. Dihempaskanlah air kepada mereka sehingga tenggelam. Kejadian itu disaksikan oleh Bani Israel. Tu dia. Kalau kita tak mau bala terempah kita ni, buatlah perangai elok-elok. Jadi kita kena mengambil nasihat dan pengajaran daripada kisah-kisah Nabi dan Rasul ini. Sayang ni bunga tengah banyak. Dia kata kalau kita makan bunga telang ni, teh telang ni, boleh awet muda, muka cekang, segak macam bunga, terkerenyih macam ni. Lepas ni habis pula lah bunga telang. Pakat-pakat cari. This one, you tell them, this is Selangor, never won, okay? Kilau ni semua boleh empat docek gebana lah, apalah anjing semua ni. Biar pergi kat depan. This Valentino also, I don't want to wear already. Or you go to Pre-Love 71. Mana pula? Mana satu yang aku nak kena buang dah ni? Mau ke tak mau? Mau. Hang tak boleh. Ringkat tak boleh pakai. Pergi mana, Bu? Nak pergi mana? Tak payah nak jual beli baru. Pergi beli Heinz. Tak mau lah. Dengan sang quick.
Cari dompet Dina pakai Chanel. Apa lagi? Ni Gucci ni mana ni? Lagi? Ni. Apa nama binatang ni? Stella McCartney ni. Tak mahu lah zaman-zaman jahiliah. Yang ni mau. Yang ni kita nak pergi mana pula? Kan? Hampa tengok aku pakai kasut perempuan ha? Ni jantamnya tau. Tak maulah ni sayang. Kok esok nak pergi masjid ke apa kah? Okay. Gucci tu DNG tak tu tak mau Stone Coil tu pun. Tak mau dah. Tu Chanel Espadrille ni. Bukan ada hak denimnya ke? Pun tak lah. Tak mahu lah. Apa lagi? Prada-nya tu? Dia boleh pergi pakai. Tak mahu lah. Aku punya kasut saiz 8.5-9. Kita ada Martha Magilla. Aduh. Tak tahu cak apa lah ni. Apa tu? Tu yang Valentino plastik tu. Buka sebelah lagi tu. Sebelah sana. Adalah aku pakai 3 saat. Tak, yang atas tu. Tiga saat je. Tu Chanel besar tu. Bawah tu. Bukan, satu lagi. Mana dia? Jomlah kita layak dia. Cepat nak habis frame dah ni. Tu, satu lagi kat bawah. Ha? Ini yang adalah sekali je. Yang ni lah. Nak pergi ke mana? Cari Heinz. Boleh jadi recycle bag. Tak maulah tu. Givenchy tak mau. Burberry tak mau. Martha Magilla tak mau. Oh, yang ni? Yang ni berebut lah mereka. Ni jangan simpan. Baju jenazah pun dah siap dah. Butang depan senang esok ni. Mereka nak salin baju aku. Ada version panjang, ada version pendek. Yang ni apa tak mau ke? Nah, ni bantai jenazah. Hampur dalam tong tu. Baju pun dalam tong tu. Tutup muka semua situ. Satu lagi. Buang plastik. Sekejap lagi dia kuning. Mau lagi 20 tahun tak mati lagi. Habis. Tukar colour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bercakap tentang Nabi Musa dan juga Nabi Musa dan juga Firaun kan. Pasal dia pada rentah laut tu. Ada lagi satu hadis. Kemarin saya dah baca lah. Tapi tak dan sebab banyak sangat. Kan. Dengan aku duk bunyi kuda lah. Apa segala macam tu. Ada satu lagi hadis Nabawi yang orang kata apa tu memberitahu macam mana Firaun ni tersangatlah dibenci oleh sekalian penduduk di bumi dan juga sekalian penduduk di langit, termasuklah Jibril sendiri, yang mana yang turun dengan kuda putih yang besar itu, yang berbau harum ya, untuk membawa Firaun ke tengah laut untuk membunuhnya. Ini adalah lagi satu hadis yang apa patut dengar lah, betapa jahatnya Firaun tu.
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, Nabi bersabda, baginda kata, Jibril pernah memberitahu baginda, seandainya engkau melihatku pada saat aku mengambil tanah lumpur dan memasukkannya ke dalam mulut Firaun, kerana aku khawatir dia akan mendapat rahmat. Satu saat di mana Jibril mengambil lumpur dan meletakkannya ke dalam mulut Firaun kerana takut apa? Kerana takut bahawasanya di dalam satu riwayat disebutkan perkataan Firaun, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Jibril punya takut Firaun ni dapat rahmat Allah, Firaun ni kata benda yang begitu untuk nak beriman, Jibril akan meletakkan lumpur ke dalam mulut Firaun sebelum dia beriman. Punya jahatnya, maka dibenci oleh penduduk langit juga Firaun ini. Kan bila dia nak mati tu kan, bila dia nak mati dan nak sampai nyawa tu, maka Jibril itu meletakkan lumpur. Sekiranya Nabi Muhammad, andai kata terlihat saat di mana Jibril itu meletakkan lumpur ke dalam mulut Firaun kerana takut Firaun akan mendapat rahmat. Punya bencinya Firaun ni manusia yang jahat. Dah dekat 3 bulan tak pergi office. Hari ni dalam sejarah lah aku nak pergi office. Tapi dah jadi mak-mak lah ni. Nak pergi office, sebelum tu masak pula untuk anak-anak. Tinggal anak-anak makan tengah hari. Kita di office. Inilah dia norma baru. Syukur, alhamdulillah. Buat saya lemah.